Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Anas bin Muhammad Zarif, pelajar sarjana kurikulum dan pedagogi Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini akan mempersembahkan atau membentangkan suatu ketar konsep yang berkaitan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan sesuatu latihan. Gambaran keseluruhan pembentangan pada hari ini akan dipecahkan kepada beberapa subtopik. Yang pertama adalah pengenalan, disusuli dengan definisi keberkesanan latihan, definisi dan kepentingan latihan, faktor sokongan latihan, faktor keberkesanan latihan yang dibahagikan kepada faktor peserta, faktor pengendali latihan, faktor organisasi, dan yang akhir sekali adalah kesimpulan kepada keseluruhan perbentangan pada hari ini. Sebagaimana kita sedia maklum, perjalanan sesuatu organisasi atau sesuatu bahagian adalah bergantung kepada modal insan, yang mana menurut Abdul Aziz 2002, modal insan ini yang cemerlang meliputi kepada sikap, pengetahuan dan juga kemahiran yang tinggi, yang mana ianya boleh dibangunkan atau digilap menerusi latihan yang diberikan secara berterusan. Lazimnya semua mengetahui bahawa sesuatu latihan itu akan melibatkan satu peruntukan pelaburan kewangan yang besar sebagaimana yang dinyatakan dalam kajian Cascio 2015. Ini kerana ia meliputi perbelanjaan, penginapan, makan minum, bayaran tenaga pengajar dan sebagainya. Oleh itu, Siti Fadaniah 2016 menekankan aspek yang paling penting dalam melaksanakan sesuatu latihan adalah menilai keberkesanan latihan itu sendiri, yang mana kita mengukur adakah sesuatu latihan itu memberi manfaat kepada para peserta. Namun jika sebaliknya tiada manfaat, maka latihan yang diadakan itu dianggap tidak berkesan atau tidak menjadi. Seterusnya kita pergi kepada definisi keberkesanan latihan. Mengikut para sarjana, terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan keberkesanan latihan. Antaranya, Noy 2010 menyatakan faedah yang diterima oleh peserta dari aspek pengetahuan dan kemahiran yang dizahirkan menerusi prestasi kerja itu adalah sesuatu keberhasilan latihan. Manakala perubahan daripada aspek tingkah laku apabila kembali pada latihan juga diistilahkan sebagai keberkesanan latihan oleh Abdul Aziz 2002. Berdasarkan slide yang dibentangkan, kita dapat lihat secara keseluruhannya pembelajaran dan perubahan tingkah laku ataupun perubahan sebelum dan selepas latihan ataupun peningkatan prestasi peserta setelah menghadiri latihan itu adalah digambarkan sebagai keberhasilan sesuatu latihan. Dan menurut Siti Fadaniah dan Muhammad Nasir 2016, keberhasilan latihan boleh diukur dengan menggunakan pelbagai model. Model-model penilaian yang telah wujud bermula pada tahun 1950 atau awalnya banyak digunakan oleh pekaji-pekaji pada zaman ini, yang mana antara model yang kerap digunakan adalah model penilaian 4 aras Kirkpatrick, model pengenalan Bell, model penilaian Taylor dan model penilaian Chip. Manakala untuk definisi latihan dan juga kepentingan latihan, kita boleh lihat jika di sektor perkhidmatan awam, Jabatan Perkhidmatan Awam 2005 telah mengeluarkan satu takrifan bahawa definisi latihan adalah proses pembinaan ilmu pengetahuan secara tersusun dan sistematik dengan tujuan memenuhi keperluan dan tuntutan semasa organisasi. Dan perkara ini juga selaras dengan pendapat Noy 2017 dan juga Warner Deciman 2012, yang mana ia adalah satu tindakan yang dirancang oleh organisasi berkaitan peningkatan kompetensi yang boleh menyumbang kepada pembangunan organisasi pada masa kini atau masa hadapan. Manakala kepentingan latihan adalah untuk menyediakan pekerja dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap
yang mana mempunyai piawaian dan prestasi yang diinginkan oleh organisasi. Kepentingan latihan dibuktikan oleh dalam kajian Junaida, yang mana latihan berupaya meningkatkan prestasi pekerja sektor awam dan swasta di Malaysia, dan juga kajian Siti Fadaniah 2015 yang menunjukkan latihan yang diberikan mampu meningkatkan prestasi kaki tangan akademik di sebuah IPTA di Malaysia. Walaupun penilaian keberkesanan itu penting, namun faktor sokongan kepada keberkesanan latihan itu adalah lebih penting, yang mana ia ditentukan sebelum sesuatu latihan itu dilaksanakan. Ini kerana menurut Dessler 2014, faktor-faktor yang tepat dalam memastikan suatu latihan itu perlulah dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan keperluan pekerja dan juga organisasi. Latihan itu akan berkesan sekiranya faktor sokongan seperti individu, organisasi dan program latihan diambil kira sebelum melaksanakan sesuatu latihan. Oleh itu, jika faktor-faktor tersebut ditentukan terlebih dahulu dan lebih baik, maka sudah pastinya keberkesanan latihan itu boleh dijangka pada akhir suatu latihan. Faktor yang akan dikupas adalah berkaitan dengan faktor peserta, faktor pengendali latihan dan juga faktor organisasi sebagaimana yang diterangkan oleh KOP 1974 dan Keliling Dasar Latihan Sektor Awam bilangan 6 tahun 2005. Sokongan peserta adalah melibatkan faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor dalaman yang lahir dalam diri individu, yang mana ia melibatkan suatu kerelaan peserta untuk mengikuti latihan dengan suatu harapan terhadap faedah latihan yang dihadiri. Berdasarkan kajian China 2004 di sebuah syarikat Amerika Syarikat dan juga kajian Siti Fadaniah 2015, menggunakan sampel Universiti Awam, Malaysia membuktikan kekuatan kriteria intrinsik dalam menentukan prestasi sesuatu latihan. Manakala faedah ekstrinsik adalah keinginan untuk memenuhi kehendak kerja, yang mana ia adalah satu faktor luaran seperti gaji dan juga pangkat. Dan juga persaingan untuk memberikan yang terbaik dalam prestasi kerja. Kesimpulannya dalam sokongan peserta, kerelaan atau paksaan untuk menghadiri suatu latihan akan menghasilkan sesuatu keberkesanan latihan yang berbeza. Faktor kedua adalah berkaitan dengan sokongan pengendali latihan, yang mana definisi pengendali latihan adalah berkaitan adalah unit atau kumpulan yang menguruskan latihan. Dalam faktor sokongan ini terdapat 3 kriteria, iaitu kriteria program, tenaga pengajar dan juga kandungan program. Yang mana kandungan program merupakan maklumat yang perlu disampaikan kepada peserta secara sistematik dan sempurna. Selain itu, ia perlu mematuhi ekspektasi peserta dan relevan dengan tugas yang dilaksanakan oleh peserta. Manakala tenaga pengajar pula, terdapat berbagai istilah berkaitan dengan tenaga pengajar. Antaranya, tenaga pengajar boleh dianggap sebagai penceramah, jurulatih dan sebagainya oleh Haris ETL 2004. Yang mana tanggungjawab mereka adalah semuanya sama dalam memastikan pengajaran itu berkesan. Dan antara kriteria yang perlu penting pada tenaga pengajar adalah adil, komunikasi yang baik dan bijak dalam membuat pelbagai kaedah pembelajaran yang sempurna. Ini adalah penting dalam memastikan sesuatu keberkesanan latihan itu dapat dicapai pada akhir sesuatu latihan. Faktor ketiga adalah sokongan organisasi, yang mana boleh diterjemahkan menerusi penggunaan maklumat, teknologi dan kemahiran terkini serta sikap positif oleh sebuah pengurusan ataupun organisasi. Ini penting kerana sokongan organisasi daripada aspek mental dan juga fizikal yang tepat akan membantu dalam penilaian keberkesanan sesuatu latihan. Sokongan organisasi boleh dipecahkan kepada kemudahan kewangan, logistik, domestik dan sebagainya. Dan juga ruangan ataupun peluang yang diberikan oleh organisasi kepada peserta untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di ruangan pekerjaan yang sebenar juga, atau menyediakan ruangan pekerjaan yang sebenar seperti mana apa yang diperolehi oleh semasa latihan juga akan menentukan sesuatu pemindahan latihan dan juga keberkesanan suatu latihan. Kesimpulannya, walaupun terdapat pelbagai faktor, namun ia saling berkait antara satu sama lain, yang mana keberkesanan latihan adalah tidak sama bagi setiap organisasi kerana ia bergantung kepada matlamat dan objektif sesuatu organisasi. Oleh itu, kaedah yang terbaik adalah melaksanakan analisis keperluan latihan supaya dapat mengetahui apakah keperluan daripada aspek organisasi, pengendali latihan, peserta sebelum melaksanakan suatu latihan. Oleh itu, menjadi tanggungjawab pengendali latihan untuk mengkoordinasikan kesemua elemen ini dalam memastikan kejayaan sesuatu latihan. Terima kasih